Assalamualaikum. Jadi kita akan sambung dengan subtopik yang terakhir dalam chapter 7, iaitu intermolecular forces. Okey, so hari ini kita akan cuba tengok the polarity dan juga dipole moment of basic molecular shape. Okey, so hari ini kita akan tengok satu ni sahaja. Right. So apa itu polar bond? Okay, so a bond between atom of different electronegativity in which the distribution of the density of the bonding electron pair is asymmetrical. Right. So apabila satu bonding itu, apabila dua atom itu dia mempunyai perbezaan electronegativity, so dia join, maksud dia ada ikatan covalent. So ketumpatan elektron itu dia tidak seimbang. Okey, dia tidak seimbang. Jadi apabila tidak seimbang, so ada satu atom yang lebih elektronegatif, maka akan wujudlah polar bond. Okey, polar bond. Sebagai contoh adalah HBr. So kalau kita lihat di sini, dia akan berkongsi elektron, sharing. Right, tetapi seperti kita maklum, bromine is more electronegative than hydrogen. Jadi maksud dia bromine will attract electron. Okay, so dia akan ada keupayaan untuk menarik elektron lebih tinggi, dan disitulah terbentuk atau wujudnya ketumpatan elektron yang banyak pada bromine, dan wujudlah kita panggil sebagai partially charged. Okay, partially charged, charge separa. So pada bromine akan wujud charge separa negatif, dan juga pada hidrogen akan wujud charge separa positif. Right. So the direction of polarity of a polar bond can be symbolized by a vector quantity. So ada simbol dia lah. Okay, so simbol dia adalah seperti berikut. So dia ada cross end, hujung dekat belakang ni. Okay, lepas tu ada arrow kat kepala dia. So dia merujuk kepada atom yang lebih negatif. Contoh yang lain adalah HCl. Okay, chlorine is more electronegative than hydrogen. Jadi maksud dia klorin akan lebih kuat ataupun lebih tinggi keupayaan dia untuk menarik elektron, dan wujudlah delta negatif pada klorin atau charge separa positif, dan charge separa negatif, charge separa positif pada hidrogen. Jadi simbol polar bond itu dia akan merujuk ataupun menuju kepada Cl. Okay, right. So dia ada cross end dan juga dia ada arrowhead. Arrowhead adalah merujuk kepada atom yang more elektronegatif. Jadi kalau kita so maksud dia di sini, bonding ini, okay, covalent bond itu kita panggil sebagai polar covalent bond. Right, sebab dia ada perbezaan electronegativity between two atom. Okay, kita tengok dulu istilah-istilah yang kita perlu tahu. So dipole moment. So what is dipole moment? Okay, dipole moment adalah a quantitative measure of molecular polarity. So dia adalah ukuran kuantitatif. Okay, so simbol dia adalah mu. Right, mu. Okay, so formula dia adalah Q multiply by R. Okay, tapi untuk kita tidak melibatkan pengiraan lah. Okay, tidak ada melibatkan pengiraan untuk mencari dipole moment. Right. So Q tu adalah magnitude of charge. Okay, dan juga R tu adalah distance between charge, between positive and negative charge. Okay, baik. Tadi kita lihat polar bond. Okay, sekarang kita melihat pula polar molecule. So dia ada dua istilah yang berbeza. Satu polar bond, satu polar molecule. Right.
polar bond dan polar molecule adalah dua benda yang berbeza. So kita kena ingat kat situ. A polar molecule contain polar covalent bond and it has non-zero dipole moment. So kita simbolkan sebagai dipole moment dia tidak sama dengan kosong. So kalau non-polar molecule, maksud dia dipole moment dia sama dengan kosong. Kalau non-polar, dipole moment dia sama dengan kosong. Okay. Kalau polar molecule, dipole moment dia tidak sama dengan kosong. Right. A dipole molecule in which the positive and negative pole can be distinguished. Okay. So yang itu boleh, sebab dia boleh dibezakan. So kalau kita tengok contoh dia, hydrogen fluoride. Right. Hydrogen fluoride. So di sini akan wujudnya charge positif ataupun charge separa positif dan juga charge separa negatif. Right. So kalau disebut distance between two charge, maksud dia so jarak di antara hydrogen dan juga fluorine. Okay. So itu adalah hydrogen dan juga fluorine, jarak di antara kedua-duanya. Jadi kalau kita masukkan dalam formula tadi, Q darab dengan R, okay, maka dia akan dapat satu value dan kita boleh simpulkan bahawa mu tadi tidak, okay, mu tadi adalah Q darab dengan R. Okay, R ni adalah distance between positive and negative charge. Jadi bila kita masukkan ke dalam formula dan kita apply formula itu, maka kita akan dapati mu tidak akan sama dengan kosong. Okay, so kita tak perlu nak cari value, just kita simpulkan bahawa mu tidak sama dengan kosong. Jadi maksud dia molekul ni adalah molekul yang polar. Right, molekul itu adalah molekul yang polar. Okey, untuk non-polar molecule pula, covalent bond between atom of the same element. So ini wujud apabila ada dua atom yang mempunyai elektronegativity yang sama. Right, elektronegativity yang sama. So the atom have no difference in electronegativity. Okay. Jadi bonding electron are shared equally. Right, sebagai contoh adalah Cl2. Okay, Cl2. Jadi kalau kita lihat, kedua-dua atom mempunyai elektronegativity yang sama. Jadi dia akan, elektron yang dikongsi itu akan dikongsi secara sama rata. Okay, secara sama rata. Right, so dia berbeza dengan atom yang mempunyai perbezaan elektronegativity. Contohnya tadi seperti hydrogen fluoride, ke fluorine akan lebih kuat menarik elektron. Jadi tendensi elektron at fluorine is high. Sorry, ketumpatan, density of electron at fluorine is high. So bila tinggi, maka dia dikongsikan, elektron yang dikongsikan itu dia tidak simetri, tidak sama. Sebab dia akan wujud charge separa positif, charge separa negatif. Tapi pada molekul yang mempunyai elektronegativity yang sama, so elektron yang dikongsi itu akan dikongsi secara sama. Baik. So ini contoh-contoh yang kita akan lihat. So contohnya iodine. Okey. So kalau kita lihat, okey, dipole moment dia adalah kosong. Right. Jadi kita boleh simpulkan iodine adalah non-polar. Ataupun contoh yang lain adalah CLI. Okey. Jadi kalau kita lihat, chlorine is more electronegative than iodine. Okay, sebab kedua-duanya atom yang berbeza. Jadi apabila ada dipole moment, jadi dipole moment dia tidak sama dengan kosong. Okay. So dia adalah polar molecule. So ini adalah untuk diatomic ataupun diatom.
Dan kalau dia melibatkan lebih daripada satu atom, dua atom, okey. So ada beberapa langkah yang kita boleh kenal pasti untuk kita nak identify ataupun to determine the molecular polarity. Alright. So first, kita boleh simpulkan bahawa molekul tidak polar jika bonding dia tidak polar. Contoh dia seperti tadilah. Kalau Cl2, okey, so kedua-dua atomnya adalah atom yang sama, jadi tidak ada perbezaan elektronegativity. So bonding dia kita boleh simpulkan sebagai non-polar bond. Jadi bila non-polar bond, so molekulnya juga adalah non-polar molecule. Okay, right. Itu yang pertama. Contohnya Cl2, Br2, H2, O2, N2 dan sebagainya. Right. Tapi apabila dia melibatkan lebih daripada dua atom, okay, lebih daripada dua atom, right. So cara kita nak kenal pasti, pertama kita make sure central atom tidak mempunyai lone pair. Okay, central atom tidak mempunyai lone pair dan surrounding atom ataupun terminal atomnya adalah atom yang sama. Okay, central atom tidak ada lone pair dan surrounding atomnya adalah atom yang sama. So ini maksud dia, untuk kita nak identify, kita kena lukis Lewis structure untuk compound tersebut. Sebagai contoh adalah BF3. Bila kita lukis Lewis structure, so kita akan dapati bahawa central atom so tidak ada lone pair. Okay, tidak ada lone pair. Dan terminal atom, okay, surrounding dia, terminal atom dia adalah atom yang sama. So kalau ikut daripada molecular shape, untuk compound ini dia adalah trigonal planar. Trigonal planar. Okay, trigonal planar. Jadi daripada situ, setiap bonding, contoh between B dan F kat sini, okay, untuk bonding, kalau ditanya adakah bonding between B dan F polar or non-polar bond, ya, jawapannya dia adalah polar bond. Sebab bromine dan juga fluorine dia adalah dua atom yang berbeza. Jadi apabila atom yang berbeza, dia mempunyai elektronegativity yang berbeza. Dan kalau kita lihat, fluorine is more electronegative than bromine. Okay, jadi apabila ada perbezaan elektronegativity, sudah pasti elektron yang dikongsi pada covalent bond ini adalah unsymmetrical. Okay, dia dikongsi secara tidak sama. Maksud dia, elektron itu akan lebih cenderung kepada fluorine, sebab fluorine dia lebih elektronegatif. Right? Maksud dia, ketiga-tiga bonding ini dia adalah polar bond. So kena ingatlah yang tu. Okay, kalau ditanya adakah bonding dia polar, ya, jawapannya adalah polar bond. Tetapi adakah the whole molecule is polar or non-polar molecule? Okay, the whole molecule means keseluruhan. Okay, keseluruhan molekul polar atau tidak polar. Right, kita berbalik kepada statement yang kita buat tadi. Apabila central atom tidak ada lone pair dan surrounding atom adalah sama, maka molekul itu adalah tidak polar. Okay, tidak polar. Kerana sebab apa? Right, ini
Ini adalah kerana setiap satu magnitude, okey, pada polar bond itu akan cancel each other. Right, dia akan cancel each other dan akan menyebabkan dipole moment dia akan menjadi 0. Okey, magnitude bonding between BF yang ini akan cancel each other. Okey, cancel each other dan akan menyebabkan dipole moment dia sama dengan kosong. Kalau kita lihat satu lagi contoh, okey, BF2Cl. Okey, BF2Cl. Right. So kalau kita lihat central atom dia tidak ada lone pair, tetapi dia mempunyai terminal atom yang tidak sama. Tidak sama. Ada satu atom ataupun terminal atom yang tak sama kat situ. So bila tak sama, sama juga dia akan ada dipole moment. Right, dia akan ada dipole moment between B dengan F. Okey, ataupun kita boleh sebut bahawa bonding dia adalah polar. Kesemua bonding dia adalah polar. Okey. Tetapi dipole moment antara B dan Cl adalah tidak sama nilai dengan dipole moment di antara B dan juga F. Sebab klorin dan fluorin mempunyai elektronegativity yang berbeza. Right? Jadi bila elektronegativity yang berbeza, nilai elektronegativity dia juga adalah berbeza. Jadi sudah pasti magnitude di antara kedua-dua bonding itu juga adalah berbeza. Jadi dia tidak akan boleh cancel each other. Okay, so dia tidak boleh nak cancel each other. Jadi dipole moment dia still akan tidak sama dengan kosong dan menyebabkan molekul itu adalah polar. Right? Itu daripada segi explanation. Tapi kalau kita nak lihat dengan lebih mudah, so first kita lukis seluruh structure and then identify central atom, adakah dia ada lone pair atau tidak. And then yang kedua, make sure terminal atom dia kalau sama, maka dia adalah molekul yang tidak polar. Right? Kalau central atom dia ada lone pair, so dia akan jadi polar. Okay, central atom ada lone pair, dia akan jadi polar. Tetapi dia ada pengecualian. Okay, central atom yang ada lone pair ada pengecualian, cuma kita tidak bincang secara detail. Okay, ada dua sebenarnya yang ada pengecualian. Central atom yang ada lone pair tetapi dia tidak polar. Tetapi yang itu kita tak bincang lagi, kita tak akan bincang lah. Right? Kita tak akan bincang detail yang tu, kita skip dulu yang tu. Okay, sebab dia tidak termasuk dalam kita punya syllabus. Baik, cuba kita lihat. Okay, sebelum tu, so ini bermaksud ke-55 basic molecular geometry yang kita telah pelajari sebelum ini. Okay, basic 5 molecular geometry yang kita belajar, dan kita kenal pasti setiap basic molecular geometry central atom dia tidak ada lone pair. Okay, right, dia tidak ada lone pair. So kita boleh buat kesimpulan ke-55 basic molecular geometry ini adalah non polar. Okay, non polar. Tapi ada syarat lah. Syaratnya terminal atom kena mesti sama lah. Itu syarat dia. Okay, jadi ke-55 basic molecular geometry, okay, centralnya tidak ada lone pair. Jadi maksud dia ke-55 itu adalah non polar. Right. So, cuba kita lihat contoh soalan tutorial. Okay, tutorial soalan nombor 1, 7.3. So, define dipole moment. Okay, yang itu kita boleh tengok daripada istilah tadi. So, dipole moment is the product of magnitude of the charge. Okay, magnitude of the charge. Okay, dipole moment simbol dia adalah mu. Magnitude of the charge adalah Q. Okay, dan juga the distance between positive and negative charge. Okay, darab dengan R. Right, so itu adalah dipole moment. Explain whether each of the following molecule is polar or non-polar. Okay, tengok compound yang pertama. Okay, SO2. So
diminta untuk kita identify dia adalah polar atau non-polar. Jadi caranya ialah kita akan lukiskan Lewis structure. Right? Kita akan draw Lewis structure. So seperti biasa, apabila nak lukis ataupun draw Lewis structure, first kita akan kira dia punya valence elektron. Okay, sulfur adalah kumpulan 16, ada 6 valence elektron. Oksigen kumpulan 16, 6 valence elektron, darab dengan 2 sebab ada 2 atom. Jadi total dia adalah 6 kali dengan 3 adalah 18. Okay, so jumlah elektron valence dia adalah 18. Sulfur dan oksigen, sulfur is more elektropositif sebab sulfur duduk period di bawah daripada oksigen kan, walaupun dia duduk di grup yang sama. Okay, oksigen duduk kat period number 2, sulfur duduk period yang ketiga. Jadi sulfur akan jadi central atom. Right, central atom. So oksigen akan duduk di terminal. Right, jadi kat situ kita dah menggunakan 4 elektron untuk membentuk bonding pair. Okay, 4 elektron kat situ. So kita penuhkan terminal 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, 14, 16. Right, kalau ikutkan kita sudah menggunakan 16 termasuk bonding pair lah. Jadi akan ada baki lagi 2 elektron. Jadi 2 elektron kita akan letak di mana? Kita akan letak di central atom. Cumanya kalau kita lihat central atom belum lagi mencapai oktet. So apa yang perlu kita buat? Kita ambil satu daripada lone pair untuk membentuk bonding pair. Okay, double bond. Jadi kita akan padamlah lone pair di situ. Right? Jadi kalau kita lihat sudah mencukupi ataupun kesemua atom sudah achieve oktet. Right. Persoalan dia, adakah dia polar atau tidak? Okey, seperti yang kita bincang tadi, first kita akan lihat pada central atom. Central atom adalah sulfur. Dan kalau kita lihat sulfur ada sepasang lone pair kat situ. Lone pair. Okey. Lone pair elektron. Okey, walaupun Lewis structure yang kita lukis adalah seperti linear. Right? Seperti linear nah. Okay, tetapi kita kena ingat untuk linear, so central atomnya tidak ada lone pair. Okay, ingat balik untuk linear, central atom dia tidak ada lone pair. Jadi maksud dia untuk SO2 dia bukan berbentuk linear. So kena ingat itu. Okay, sebab central atom dia ada lone pair. Apa bentuk dia? Okay, bentuk dia, so sebenarnya bentuk dia adalah bentuk V, tapi yang ini okay, bentuk V shape. V shape. Cumanya kita tidak untuk shape yang melibatkan lone pair central atom, so kita tidak discuss dan dia tidak ada dalam kita punya syllabus. Okay, tadi kita tak bincanglah dia punya shape. Cukup sekadar kita tahu apabila central atom ada lone pair, maka dia adalah non-polar. Non-polar molecule. Okay, non-polar molecule. Right, non-polar molecule. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, HBr. Okay, HBr tadi kita dah lihat. Kalau diatomic, so yang ini mudah. Okay, kalau duatom, okay, duatom. Jadi kalau kedua-dua atom itu adalah atom yang berbeza, maka dia adalah polar molecule. Okay, polar molecule. Right, so itu untuk duatom lah atau diatomic. Right, yang ketiga BF3. Okay, BF3 tadi pun sama juga, kita dah lukiskan. Kalau BF3 bila kita buat Lewis structure dia, kita dapati bahawa okey, central atom dia tidak ada lone pair. Okay, no lone pair elektron. Jadi kalau ikutkan dia ada 3 terminal atom ataupun 3 covalent bond. Maksud dia adalah dia berbentuk
trigonal planar. Okey. Jadi trigonal planar, central atom tidak ada lone pair, terminal atom semua adalah atom yang sama. Jadi maksud dia adalah non polar molecule. Okey, non polar molecule. Okey, seterusnya SF6. Okey, SF6 adakah dia polar molecule atau tidak? Maka first kita kena draw Lewis structure. Lewis structure untuk SF6, jadi kita first cari dia punya valence elektron. Sulfur adalah kumpulan 16, jadi ada 6 valence elektron. Fluorine adalah kumpulan 17, ada 7 valence elektron. Dan kita lihat dia ada 6 atom, jadi kena darab 6. Okay, 6 kali 7 42 campur dengan 6 48. So mana satu akan jadi central atom, sulfur akan jadi central atom, jadi fluorine akan duduk menjadi terminal atom. So kita susunlah ke 66 fluorine atom. So sambungkan dengan single bond. So kalau kita lihat kat situ kita dah menggunakan 6 covalent bond. Jadi 6 kali 2 12. Jadi maksudnya kita dah menggunakan 12 elektron. So berbaki tinggal 36. So penuhkan terminal. Make sure semuanya cukup 8 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 30. Jadi telah habis semua elektron kita telah gunakan. So kita identify central atom, kat situ tidak ada lone pair, dan terminal atom semua adalah atom yang sama. Okey, jadi maksud dia molekul ini atau compound ini adalah non polar molecule. Okey, so kalau ikut daripada molecular shape atau molecular geometry, so dia adalah octahedral. Okey, octahedral. Seterusnya adalah NH3. Okey, first kita akan draw Lewis structure. First valence electron untuk NH3, nitrogen kumpulan 15 ada. So ada 5 valence elektron. Hydrogen kumpulan 1 valence elektron, ada 3 atom, saudara dengan 3. Jadi 5 campur dengan 3 ada 8 elektron. Nitrogen, ingat hydrogen tak boleh jadi central, jadi nitrogen akan jadi central atom. Jadi hydrogen akan jadi terminal atom. So susun ketiga-tiga atom. Alright, sambungkan dengan single bond. Dan kalau kita lihat hydrogen telah mencapai configuration untuk helium ataupun kita panggil sebagai duplet lah. Okey. Jadi tak perlu nak tambah lone pair. So kalau ikutkan kita dah menggunakan 6 elektron untuk membentuk covalent bonding. Jadi maksud dia akan ada lagi 2 elektron. Okey. So 6 elektron untuk membentuk bonding pair. So that means we have 2 valence electron left. Jadi kedua-dua elektron kita kena letak di central atom. So central atom pun telah achieve octet. Alright. So kalau kita lihat di sini central atom ada satu lone pair kat situ. Okey. So ada lone pair, jadi bermaksud molekul ini adalah molekul ni adalah polar molecule. Okay. Right. So itu sahaja. Terima kasih.